Tema penyenggaraan dan kesinambungan hidup bab 5 genetik. Okey, tema 2. Penyenggaraan dan kesinambungan hidup bab 5 genetik. Hari tu kita dah belajar 5.1 pembahagian sel. Saya harapkan boleh tengok balik rakaman video Google Meet kita. Saya sudah hantar link. Dan hari ni kita sambung 5.2. Okey, 5.2 dia punya topik adalah pewarisan. Apa itu pewarisan? Mana slide? Sekejap saya cari slide ya. Pewarisan bab 5. Slide disediakan oleh Cikgu Nur Razilah Khalid dari SM Ulu Tiram. Terima kasih Cikgu Nur Razilah. Boleh kita belajar kan? Mana pewarisan? Mutasi 5.3. Apa ni? Pewarisan. Okey, tengok tajuk pewarisan. Boleh nampak semua slide? Tolong respon, boleh nampak? Nampak. Okey. Boleh baca? Yashwini baca? Boleh. Yang pewarisan manusia, Cikgu. Yang pewarisan manusia. Ya, betul. Baca? Sekejap. Saya bacalah. Setiap anak mewarisi ciri-ciri tertentu dari ibu bapanya. Okey, kita dapat ciri daripada ibu bapa. Okey, kalau warna kulit sawo matang lah. Kalau warna kulit putih, putih lah. Kalau mata sudah bulat, bulat lah. Kalau kening tu penuh, penuh lah. Tebal, kening tebal dan sebagainya itu adalah waris daripada ibu dan bapa. Okey, pemindahan ciri-ciri daripada ibu bapa kepada anak dikenali sebagai pewarisan. Ini adalah definisi pewarisan. Okey, pemindahan ciri daripada ibu bapa kepada anak. Ciri seperti jenis rambut dan warna anak mata ialah contoh ciri yang diwarisi oleh anak daripada ibu bapanya. Ini contoh, banyak lagi. Contohnya ketinggian. Ada ibu bapa tinggi, jadi anak pun tinggi. Okey, ada ibu bapa kecil, rendah. Anak pun rendah, kecil-kecil. Okey. Ciri ini diturunkan daripada ibu bapa kepada anak melalui gen. Melalui jin. Jin ke gen? Jin mengawal ciri tertentu dalam suatu organisma. Okay. Sepasang gen yang berada pada lokus atau kedudukan yang sama pada kromosom homolog akan mengawal satu trait organisma. Ni benda yang baru kita nak belajar ni. Sepasang gen yang berada pada lokus atau kedudukan yang sama pada kromosom homolog akan mengawal satu trait organisma. Kita akan belajar yang ni nanti. Pasangan gen yang berada pada lokus yang sama ini dikenali sebagai alel. Alel boleh hadir dalam bentuk dominan atau resesif. Dominan, resesif. Perkataan baru. So, apa itu alel? Alel dominan akan mempamerkan ciri yang dikawalnya dan menutupi kesan alel resesif. So, alel ada dua. Alel dominan, alel resesif. So, alel yang dominan akan mempamerkan ciri-cirinya. Dia akan keluar. Dia akan timbul. Okey? Alel resesif pula hanya akan menunjukkan ciri yang dikawal apabila alel yang dominan tidak hadir. So apabila alel resesif tak ada,
Okey, tidak hadir, maknanya tiada ataupun tidak menonjol. Maka alel recess, saya salah tadi. Awel dominan, awel pula. Alel, okey. Alel dominan tak ada, tidak hadir, tidak menonjolkan diri, maka alel resesif akan mengambil tempat. Dia yang akan ke depan. Oleh itu, ciri resesif hanya akan dipamerkan apabila kedua-dua alel adalah resesif. Apa resesif? Alel dominan diwakili oleh huruf besar, manakala alel resesif diwakili oleh huruf kecil. Ingat, alel dominan huruf besar, alel resesif huruf kecil. Huruf besar tu apa? Yang A besar, B besar, C besar. Okey, yang besar, capital letter. Okey. Manakala yang resesif diwakili oleh huruf-huruf kecil. A yang kecil macam tu, B yang kecil macam tu, C yang kecil, F yang kecil. So ingat, ini adalah kaedah yang ditetapkan oleh ahli biologi untuk menerangkan tajuk ni lah, tajuk perwarisan. Okay. Misalnya T besar. Okay, T besar macam tu, T besar. Digunakan untuk mewakili tinggi. Manakala lawan kepada tinggi adalah rendah. So kita pakai T kecil. T kecil. T kecil, rendah. So T besar maksudnya tinggi, manakala T kecil, rendah. Okey? Tak guna R, kita masih guna T juga. Tapi satu besar, satu kecil. Mewakili yang T tu yang tinggi. Yang T kecil tu maksudnya tinggi tapi pendek tu rendah. So tengok warna mata. Contoh alel dominan dan alel resesif pada kromosom. Okey, kita ada kromosom 1 dan 2. So kromosom yang ada alel dominan. Alel dominan nampak capital letter. So ada alel resesif, small letter, letter kecil. So warna rambut kali hijau. Jenis rambut kerinting ke lurus ke warna coklat. Jenis darah warna merah. Warna mata warna biru. Okey. So ini alel. Alel dominan, huruf besar. Alel resesif, huruf kecil. So ciri dan trait. Ciri ialah sifat ketara yang diwarisi dan ditentukan oleh gen seperti warna mata. Okey. Yang ketara, yang nampak jelas kelihatan. Manakala trait pula ialah variant bagi ciri khusus yang membezakan antara individu. Trait ni yang variant, yang ciri yang khusus sikit. Okey. Contoh trait untuk warna mata ialah warna hitam, warna coklat, warna biru. Ni trait. So warna iris mata tu trait. Tapi ciri mata manusia adalah sama, semua sama bulat. So dia ada dia punya bentuk-bentuk kat dalam, boleh besar, boleh kecil. So ciri. Okey, ciri manusia, mata manusia. Kalau mata kucing lain pula kan, dia nipis macam tu. Mata manusia bulat, iris dia. So tu ciri. Trait tu warna dia. Okey, khusus membezakan antara individu. Saya mata biru, dia warna mata hijau. Dia tu mata coklat, yang tu mata oranye. Itu adalah trait. Trait dominan. So trait dominan antaranya ialah boleh menggulung lidah, rambut hitam, cuping telinga bebas. Okey, macam mana bentuk cuping telinga bebas? Nanti kita tengok. Okey, boleh gulung lidah. Macam tu. Itu gulung lidah. Okey, ini maknanya trait yang dominan. Maknanya makna apa? Tak adalah, ciri lah, ciri. Orang yang boleh buat gulung lidah itu dia mewarisi trait yang dominan. Ada orang tak boleh gulung lidah. Okey? Siapa boleh? Cek. Kamu cek sendiri. Kamu boleh gulung lidah ke tak boleh? Kalau tak boleh gulung lidah, kamu mewarisi
trait yang resesif. Okey, trait resesif tidak boleh gulung lidah. Rambut perang muda, cuping telinga melekat. Ini trait resesif. Maknanya kalau telinga kamu tu melekap, dia punya cuping tu melekap, kamu mewarisi trait yang resesif. Resesif tu dia tidak dominan. Dia undur ke belakang. So dominan yang ke depan. Okey, yang lebih mengambil tempat. Resesif ni yang jarang-jarang orang dapat. Okey, mekanisme pewarisan. Gregor Mendel ialah orang pertama yang menemui mekanisme pewarisan secara teratur dan mendalam. Mendel menggunakan pokok kacang pi berbaka tulen dalam eksperimen beliau tentang kacukan monohybrid. Kacukan monohybrid melibatkan kajian tentang suatu ciri pada satu masa. Sebagai contoh ketinggian, iaitu tinggi atau rendah. Kacukan monohybrid. Okey, monohybrid. Mendel melakukan kacukan antara satu pokok kacang pi tinggi yang berbaka tulen dengan satu pokok kacang pi kerdil yang berbaka tulen. Okey, dua jenis pokok kacang. Satu yang pokok kacang tumbuh tinggi. Bila tanam dia tumbuh tinggi. Satu lagi baka pokok kacang pi yang bila tanam rendah saja pokok dia tapi dah keluar buah. Satu tinggi baru keluar buah. Satu rendah keluar buah. Dua jenis pokok kacang pi. Dua spesies. Dua jenis. Dua baka. Okey, dua baka. Pokok tinggi berbaka tulen ialah pokok yang mempunyai genotip TT. Okey, gen dia TT. Maknanya tinggi-tinggi. Dia adalah dominan. Pokok kerdil berbaka tulen ialah pokok yang mempunyai genotip TT. Nampak? TT huruf kecil itu resesif. Okey, dia mempunyai ciri yang resesif dalam beberapa generasi sebelumnya. So inilah saintis biologist. Okey, biologist nama dia Gregor Mendel yang membuat kajian berkenaan pewarisan. So mekanisme pewarisan. Generasi pertama hasil daripada kacukan tersebut disebut generasi filial pertama, F1. Apabila individu daripada F1 dikacukkan, generasi filial kedua, F2, dibentuk. Generasi filial kedua, F2. Genotip ialah maklumat genetik dalam suatu organisma. Okey, ni istilah genotip. Itu adalah maklumat genetik. Fenotip pula merujuk kepada ciri-ciri fizikal. Okey, fenotip ciri fizikal. Okey, contoh kacang pi tu bulat, kacang pi tu leper, warna dia hijau atau warna dia hijau kekuningan atau warna dia oranye. Itu adalah ciri-ciri fizikal. Okey, genotip maklumat genetik. Lebih halus lagi genetik dalam kromosom. Okey, fenotip yang kita nampak secara fizikal, warna dia, bentuk dia, keras ke, lembut ke, okey, yang dipamerkan. Okey. Kita ada pokok kacang pi tinggi baka tulen. Okey, melalui proses meiosis. So dia ada gamet TT. Okey, ada pokok kacang pi, dia keluar bunga. Okey, dalam bunga tu ada bunga lah. So bunga ni membawa gamet. Okey, kamu dah belajar sains tingkatan 1 kan? Bila pokok tu berbunga, dia mengeluarkan bunga. Bunga membawa gamet jantan. Gamet jantan pokok. Okey, daripada baka tinggi. Okey, TT. Ingat tak ada dua baka pokok pi? Satu baka pokok tinggi, satu baka pokok rendah. So kita ambil, so kita tengok pada ini, apa nama?
uh, apa, debunga. Gamet jantan. Gamet jantan yang berada dalam debunga. Debunga. Debunga pada bunga di pokok baka yang tinggi. Okey, debunga tu titi sebab dia dominan. Okey, kita pakai titi. Manakala pokok kacang pi kerdil, okey, sebab dia kerdil, dia resesif. Ciri yang resesif, kita pakai simbol titi. So dia pun berbunga juga. Okey, keluar bunga, dalam bunga dia tu genetiknya adalah baka resesif. So kita guna titi. So dalam sel dia, genetiknya adalah membawa gamet T. Okay, genetik induk dia T. So kita crossbreed. Ingat tak crossbreed? Apa kamu belajar masa form 1 tu? Kacukan. Okay, kacukan silang. Kacukan silang ke? Kataan dia lupa. Okay, kita kacuk silang dia. So gamet jantan daripada pokok kacang tinggi yang dominan dikacukkan dengan pokok kacang tulen yang kerdil tu, yang resesif tu, nampak T kecil dengan T besar, dikacukkan, disenyawakan. So gamet jantan daripada pokok kacang tinggi dimasukkan ke gamet betina pokok kacang yang rendah. Jadilah T besar, T kecil. Okey, disenyawakan. So T besar disenyawakan dengan T kecil. Okey, T besar disenyawakan dengan T kecil. T besar disenyawakan dengan T kecil. So genotip anak 1 F1. Kita tengok tadi F1 kan? Mana F1? Nah, ni F1. Individu apabila dikacukkan. Apabila individu F1 dikacukkan, kacukan pertama F1. Okey. Kacukan pertama F1. TT. Ini maklumat genetik. Maklumat genetik pokok kacang yang sudah dikacukkan tu adalah T besar, T kecil. So fenotip anak yang kita nampak secara fizikal, so pokok anak yang keluar daripada hasil kacukan tu semua tinggi-tinggi. Tak ada dah yang pendek. Tak ada dah pokok kecil. Semua pokok tinggi. So semua pokok anak F1, fenotip anak F1, semuanya menghasilkan pokok yang tinggi. Okey, boleh faham? Ada soalan? Ada soalan ke? Soalan? Kamu boleh rujuk pada muka surat 86. Kacukan monohybrid bagi ciri ketinggian. Kalau kamu tengah Google Meet, tak baca buku, tak rujuk buku, susahlah sikit. Kamu tengok sambil-sambil berjalan sana sini, terpulanglah masing-masing. Okay, nanti saya bagi balik rakaman, kamu rasa nak tengok balik, kamu tengok. Okay? Seterusnya. Mana dia ni slide? Okay. Kacukan monohybrid bagi ciri ketinggian. Tengok pula kacukan monohybrid generasi filia yang kedua. So anak pokok yang sudah dikacukkan tadi, kita kacukkan sekali lagi. Okey, asalnya ada pokok tinggi, pokok rendah, dikacukkan, menghasilkan pokok anak yang semua tinggi-tinggi. Tapi dia punya maklumat genotip adalah TT, T besar, T kecil. Dua-dua pun T besar, T kecil. So bila berlaku meiosis, iaitu penghasilan sel-sel gamet, sel pembiakan. Okey, sel pembiakan daripada pokok ni melalui meiosis
adalah gamet T dan gamet T kecil. T besar satu, T kecil satu. So dalam bunga, dalam bunga pokok yang sudah dikacukkan tu, ada yang membawa genetik tinggi, ada yang membawa genetik rendah. Sama juga pokok P yang seterusnya tu pun, kita ambil dua pokok yang sudah dikacukkan awal tadi, kita ambil dan kita kacukkan sekali lagi untuk menghasilkan F2. Sama juga T besar dan T kecil. So kita kacukkan. T besar kacuk dengan T besar. So kita dapat F2TT. T besar, T besar. Okay, genotipnya. Maklumat genetiknya adalah TT. So menghasilkan anak tinggi. Sebab dua-duanya dominan. Dominan dengan dominan dapatlah dominan. Okay, manakala possibility atau kemungkinan yang kedua, genetik tinggi, gamet membawa genetik tinggi gabung dengan gamet yang membawa genetik rendah, tinggi dan rendah. So T besar ni dominan, T kecil ni resesif. So pokok anak akan jadi pokok yang tinggi. Sebab T besar ni dominan. Dia lebih ke depan. T kecil ni dia ke belakang. T kecil ni hanya memberi kesan apabila tak ada T besar. Tengok nanti contoh kat sini. So pokok anak fenotip F2 tinggi. Okey, seterusnya T kecil daripada pokok pertama yang sudah dikacuk bergabung dengan T besar daripada pokok yang kedua bergabung menghasilkan pokok yang tinggi juga. Ada resesif satu, ada dominan satu, ada resesif satu. So pokok pun tinggi juga. So ada 3 tinggi. Kemungkinan untuk dapat pokok yang tinggi itu banyak. Tetapi ada satu kemungkinan untuk dapat pokok yang renek, pokok yang kecil. Apabila gamet resesif daripada pokok pertama bergabung dengan gamet resesif daripada pokok kedua bergabung, TT kecil, bergabung dapatlah genotip TT. Okey, TT dapat pokok kecil. So, genetik resesif hanya akan muncul apabila dominan tak ada. Okay, boleh faham tu? Apabila dominan tak ada, yang T besar tu tak ada, maka T kecil akan mengambil alih. So, jadilah pokok kacang P tu kecil. So, kemungkinan untuk dapat pokok kecil adalah rendah. Kemungkinan untuk dapat ciri-ciri resesif rendah. Kemungkinan untuk dapat ciri-ciri dominan adalah tinggi. Sebab bila T besar akan dapat besar. T besar akan dapat tinggi lah. T besar dengan T kecil akan dapat tinggi. T besar dengan T kecil akan dapat tinggi. Kita hanya akan dapat yang kecil, yang kerdil apabila T yang kecil. T kecil dan T kecil, maklumat genetik dalam gamet. Okey? Seterusnya, ini contoh manusia. Okey? Pewarisan menggulung lidah, kebolehan menggulung lidah. Apa gulung lidah? Macam ni jadi saya ada ciri dominan, okey, yang diwarisi daripada ibu bapa saya. Saya boleh menggulung lidah. Macam tu. Tengok. So, bapa saya boleh gulung, contoh bukan saya ni, orang lain ni contoh. Okey, kita ambil contoh. Seorang lelaki, maklumat genetik dia BB. So, dia ada dominan BB. So, melalui meiosis dapat menghasilkan sel pembiakan BB capital. Dua-dua besar, B besar. Manakala si ibu, dia mewarisi ciri resesif. So, dia tak boleh menggulung lidah. B kecil. So, dia punya sel pembiakan membawa maklumat genetik tidak boleh gulung lidah. B kecil. So, kebarangkalian untuk menghasilkan anak yang boleh gulung lidah ke tak boleh gulung lidahnya, boleh gulung dan tak boleh gulung lidah, di sini penerangan dia. So, B besar gabung dengan B kecil, dapatlah genotip F1. B besar, B kecil. So, boleh ke tak boleh B besar, B kecil ni? Jawab. Fernando. Jawab, Fernando.
Boleh gulung lidah ke tak boleh gulung lidah? B besar dengan B kecil. Boleh ke? Boleh gulung lidah. Okey, boleh gulung lidah. Betul. Kenapa boleh gulung lidah? Sebab B besar ada situ. So, bila kita ada maklumat genetik yang dominan, yang dominan akan timbul. Dominan akan muncul. Manakala yang resesif akan menyorok ke belakang. Akan bukan terhapus. Dia ada tapi dia tidak menonjol. Seterusnya, kalau kemungkinan yang kedua, B besar bergabung dengan B kecil, sama juga. Okey, B besar bergabung dengan B kecil, sama juga. Boleh menggulung lidah sebab ada yang dominan. Okey? Okey, possibility yang seterusnya, B besar bergabung dengan B kecil, sama juga, boleh menggulung lidah. Tapi ada satu possibility, tak ada. Semuanya boleh. B besar bergabung dengan B kecil, B besar, B kecil boleh menggulung lidah juga. So, dalam situasi ini, dua pasangan ni bernikah, kahwin dan ada anak. So, anaknya tu akan mewarisi ciri-ciri dominan daripada salah satu ibu bapa yang membawa ciri-ciri dominan. Okey, contohnya ciri dominan sini boleh menggulung lidah. Okey. So, semuanya ada B besar, ada membawa ciri dominan. So, semua anak untuk F1 boleh membawa ciri dominan, iaitu boleh menggulung lidah. Okay, ada soalan? Tak ada. Okay, kita sambung kepada kromosom. Kromosom seks. Seorang lelaki dan perempuan mempunyai 46 kromosom yang terdiri daripada 44 autosom dan 2 kromosom. Ingat lagi, saya sudah ajar dalam pembelajaran yang lepas, autosom tu adalah kromosom-kromosom yang membawa maklumat genetik selain daripada jantina. Okey? Selain daripada lelaki atau perempuan, maklumat jantina. Manakala kromosom seks membawa maklumat jantina, lelaki atau perempuan. Ada dua jenis saja. Tak ada yang pertengahan. Okey, lelaki mempunyai dua jenis kromosom seks, iaitu XY. Lelaki bawa XY, maklumat genetik dia. Okey, genotip dia XY. Manakala perempuan mempunyai dua kromosom seks, iaitu X saja, dua-dua X. X dan X. Yang lelaki X dan Y. Macam Y? X dan Y. Yang perempuan bawa XX. Tapi dua-dua pun bawa dua. Lelaki pun ada dua kromosom seks. Perempuan pun ada dua kromosom seks. Tapi yang lelaki XY. Yang perempuan XX. Okey? Selepas meiosis, sperma akan mempunyai separuh bilangan kromosom induk, iaitu 23. So, 46 bahagi 2. Jadi, 23. Okey? 23 kromosom. Sama ada 22 plus X atau 22 plus Y. So, kromosom pula dah. Nukleus yang membawa kromosom tu sudah split dua. Asalnya dalam nukleus yang induk ada 46 kromosom, sudah split dua. So, satu nukleus yang baru tu ada 23 plus X, 22 plus X jadi 23. Satu lagi 22 plus Y jadi 23 juga. So, 23 asalnya 46 kromosom daripada sel pembiakan induk lelaki. Ada 46 kromosom dalam ni. Okey? Termasuk sel kromosom seks. 46 campur 2, 48. 44 campur 2, 46. 46 kromosom. Dan ada X dan Y. Bila dia pecah, okey, satu bila dia sudah pecah melalui proses meiosis, satu
nukleus yang baru tu, nukleus anak tu ada 22 kromosom tambah 1 kromosom X. So 22 tambah 1, 23. Betul lah 23 tadi. Okay, ni cakap 23. Okay. 22 plus X, 22 tambah 1, 23. Satu lagi ada 22 kromosom, 22 autosom dan 1 Y membawa maklumat genetik jantina. So daripada 46 pecah 2. 22X dengan 22Y. Macam tu. Boleh faham? Ovum juga mempunyai separuh bilangan kromosom induk iaitu 23 kromosom. So perempuan pun sama juga. Perempuan asal ada 46. Okey, 46. 44 autosom dan 2 kromosom seks XX dalam nukleus induk. So bila dia pecah daripada proses meiosis, okey, dia jadi separuh, dia pecah jadi separuh. So satu nukleus yang baru tu membawa 22 autosom dan 1 kromosom seks X. Manakala yang satu lagi pun sama juga, dia membawa 22 autosom dan 1 kromosom seks X. So sama, dua-dua ni sama. Kalau yang perempuan, lepas melalui meiosis dia pecah, 2 yang sama, XX. Yang lelaki daripada 1 induk dia pecah 2 daripada meiosis, 1 X, 1 Y. Okey, nukleus anak dalam lelaki dia pecah berbeza. Yang perempuan bila dia pecah sama. Boleh faham? Boleh faham ke ni? Mahalakshmi, faham? Mahalakshmi? Ya faham cikgu. Ada soalan? Tak ada cikgu. Tak ada. So saya tanya Mahalakshmi, yang lelaki ada berapa jenis kromosom seks? $23. Okey. Dia ada 23 kromosom, tapi kromosom seksnya 2. 1 X, 1 Y. Okey. Fernando nak jawab? Tak, Ego, tertekan. Kamu jawab, Fernando. Okey. Kalau yang perempuan, dia ada berapa kromosom seks? Ada 2. 2. Okey. Satu apa dia? Satu lagi apa dia? Bukan 22X ke, Ego? Betul, 22X saja saya mau test. Okey, yang perempuan ada 22X. So bila dia pecah, okey, satu unit nukleus yang baru tu membawa 22 autosom dan 1 X. Yang satu lagi membawa 22 autosom dan 1 X. Sama yang perempuan. Kalau yang lelaki lepas dia pecah melalui proses meiosis, satu membawa 22 autosom dan 1 X, manakala satu lagi membawa 22 autosom dan 1 Y. Okey. Nur Hamizah, apa nama proses yang memecahkan nukleus induk menjadi nukleus anak dalam sel pembiakan? Hamizah? Meiosis. Betul, proses meiosis. Kamu jangan tertukar dengan mitosis. Mitosis tadi tu untuk sel-sel nukleus lain daripada sel pembiakan. Sel pembiakan meiosis. So daripada satu sel induk dia pecah melalui proses meiosis. Yang lelaki bawa 1X, 1Y, yang perempuan bila pecah membawa 1X, 1X. Boleh faham? Sebab ni penting untuk kamu faham, untuk faham yang seterusnya. So tersambung, tengok. Okey, jadi untuk dapat anak lelaki ke anak perempuan? So kalau yang lelaki dia akan membawa maklumat genetik XX.
Kalau yang perempuan dia membawa maklumat genetik XY. Ni XX. Bentuk kromosom pun macam huruf kita juga. XX dan XY. Bentuk dia, bentuk kromosom. Sebab itulah saintis letak nama XXXY. Senang nak mengenal pasti. So, jantina anak bergantung pada jenis sperma yang mensenyawa ovum. So, ovum dalam perempuan, sperma dalam lelaki. Dalam sperma ada yang bawa XX, ada yang membawa XY. Dalam sperma ada yang membawa X, ada yang membawa Y. Kan banyak sperma tu. So, dalam nukleus sperma ada yang bawa X, ada yang bawa Y. Okey. Jika sperma 22X mensenyawa ovum 22X. So dalam perempuan ni semua 22X. Semua membawa maklumat genetik X. Jantina anak yang terbentuk ialah perempuan. Kerana ini campur dengan ini jadilah 44XX. Tengok nombor ni. 22 tambah 22, 44. Betul kan? X tambah X jadi XX. So bila XX, nampak tak XX? Perempuan. Saya salah tadi ya, awal-awal saya salah sebut. XX saya cakap lelaki, tersalah. Okey. Yang perempuan XX. Okey. Jika sperma 22Y mensenyawa ovum 22X. Nampak tak? Perempuan ovum mesti 22X. Tak ada yang Y. Ovum perempuan semua 22X. Kita ada banyak ovum dalam ovari yang keluar semua daripada ovari keluar melalui tiup falopio tu semua 22X, tak ada 22Y. Okey. Sperma yang datang tu ada dua jenis, satu yang bawa X, satu yang bawa Y. Satu, jika 22Y mensenyawa ovum 22X, jantina anak yang terbentuk ialah 44XY. Nampak tak? 22 tambah 22, 44. Y tambah X jadi XY. So, 44XY. So, XY ini adalah lelaki. Boleh faham? So, daripada sini, perempuan 44X, lelaki 44XY. Melalui meiosis, disenyawakan. So, tengok sini. Sperma ada dua kemungkinan. Ada yang bawa X, ada membawa Y. Nampak tu? Atau. So dalam banyak-banyak sperma tu, separuhnya membawa X, separuh lagi bawa Y. Manakala ovum, satu ovum yang keluar dalam setiap bulan dalam perempuan tu semuanya 22X. So ini penentuan jantina anak. Okey, contoh kita terangkan dalam bentuk rajah skema. Rajah skema penentuan anak. Bentuk jantina. Okey, induk bapa 44XY. Meiosis pecah. So dalam sperma ada yang membawa 22X, ada yang membawa 22Y. Okey, bukan dua ekor, banyak ekor ni. Kan sperma tu macam berudu kan, macam banyak ekor. So dalam ibu 44XX bila pecah melalui meiosis ada 22X dan 22X. Dua-dua pun X saja. Sebulan sekali akan keluar 22X. So bila bergabung, kemungkinan untuk mendapat anak lelaki dan perempuan apabila X bertemu dengan X, kita dapat XX, dapatlah anak perempuan. So kemungkinan yang kedua satu lagi, X bertemu dengan X, dapat XX, dapat anak perempuan. So apabila sperma yang bawa Y bertemu dengan X yang perempuan, dapat XY, dapat anak lelaki. Okey, apabila sperma Y bertemu dengan ovum yang bawa X, dapat XY, anak lelaki. So possibility untuk mendapat anak lelaki dan anak perempuan tu adalah seimbang. 50%, 50%. Okey, itulah keajaiban yang berlaku dalam proses pembiakan manusia. 50%. Ya? Kalau macam mandul tu macam mana? Mandul ni ada banyak faktor. Mungkin perempuan tak boleh mengeluarkan telur dia, ovum, okey? Ovari tak menghasilkan ovum ataupun ovari keluarkan ovum tapi tiup falopio tersumbat.
ataupun lelaki sperma air mani tidak menghasilkan sperma, testis tak menghasilkan sperma, ataupun sperma ada tapi medium untuk sperma itu berenang tak ada. So banyak faktor. Kamu dah belajar dalam tingkatan 1. Cuba buka balik. Ataupun kalau tak nak buka buku, buka YouTube video, ada banyak penerangan berkenaan kenapa mandul. Okey, mandul tu sebab tak ada maklumat genetik yang dibawa oleh sel-sel pembiakan. Bagus soalan. Terima kasih. Berdasarkan rajah di atas, kebarang kalian untuk mendapat jantina anak lelaki atau perempuan pada setiap kehamilan adalah 50%. Tak tahu lelaki ke perempuan. Dan 50%. Tak ada yang, okey, bila dia ni kahwin dengan dia tu, kemungkinan untuk dapat anak lelaki tu tinggi. Tak ada. There's no such things. Okey, ada soalan? Tak ada ke? Bagus. Habis. So itulah kita punya pembelajaran hari ini, tajuk pewarisan 5.2 bab 5. Okey, bab 5 iaitu genetik. So sebagai tugasan kamu kena jawab praktis formatif 5.2. Tak nampak ni kan, saya besarkan sikit. Muka penuh. Ya, okey. Jawab ini. Praktis formatif 5.2 daripada buku teks. Boleh? Boleh ke? Okey. Dan kamu tulis atas test pad, hantar ke Google Classroom. Saya akan bagi link nanti. 5.1. 5.1? 5.1 tak payah. 5.1 saya suruh kamu lukis gambar kan. Gambar proses meiosis dengan mitosis. Yang tu penting. Okey, untuk 5.2 praktis formatif. Terima kasih. Okey, sebelum saya tutup, ada sebarang soalan terakhir? Tak ada ke? Tak ada. Okey, jangan lupa tulis kehadiran di Google di grup Telegram atau WhatsApp. Okey, dengan itu saya tutup kelas kita hari ini dengan ucapan terima kasih. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Cikgu. Nanti dulu. Kita gambar. Buka gambar semua skrin. Kita gambar.